أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan pada malam ini kita bicarakan berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu berkenaan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa ilmu kata ulama untuk kenal Nabi, untuk mencintai Nabi, untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmu syama'il. Syama'il ni dia merangkumi dua bab, dua ilmu dalam tu. Yang pertama ilmu khalqiyah, itu ciptaan, itu tubuh badan Rasulullah SAW. Macam mana Allah cipta Nabi SAW, rupanya macam mana, dannya macam mana, jalannya macam mana. Bahagian kedua khuluqiyah. Khuluq iaitu akhlak Nabi SAW. Bila kita mengaji syama'il, kita kenal diri Nabi. Yang kedua kita kenal akhlak Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Yang kedua ilmu apa? Ilmu berkenaan dengan Allah SWT Muhammad, sirah Nabi. Ini bermula daripada sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Mengaji tentang Nabi SAW. Sejak Nabi lahir, kehidupan Nabi macam mana, untuk mengenal Nabi, mencintai Nabi, meneladani Nabi SAW. Yang ketiga ilmu tentang apa? Khasais. Khasais ni apa? Khususiat Nabi SAW. Nabi ni ada perkara khusus yang Allah beri pada dia, yang orang lain tak ada. Itu khusus untuk dia saja. Keistimewaan khasais Nabi SAW. Yang keempat ilmu apa? Ilmu tentang mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi. Nabi dan mukjizat ni, bejam mukjizat ni. Allah SWT. Dan secara umumnya kita mempelajari semua hadis-hadis Nabi SAW. Kalau setakat kita mampu lah, yang kita mampu. Okey. Allah SWT. Jadi kita belajar pada malam ini, kita kongsi berkenaan mukjizat, bahagian ilmu mukjizat untuk mengenali Nabi SAW. Dan pentingnya kita mempelajari mukjizat Nabi SAW, mendengar kisah tentang mukjizat Nabi, kerana dia akan menyampaikan kita pada Allah SWT. Keagungan keluar biasaan yang berlaku pada Nabi SAW itu menandakan agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah SWT. Allah menjadikan keluar biasaan pada diri hambanya yang dicintai, itu Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat yang teragung adalah Isra wal Mi'raj. Sangat agung Isra wal Mi'raj, Allah SWT. Dan banyak lagi mukjizat Nabi SAW. Semuanya itu supaya hati umat ini memandang betapa istimewanya Nabi dan betapa agungnya Allah SWT. Mukjizat Nabi SAW, Allah SWT. Dan ada yang mengatakan mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran, Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Inama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilaihi. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah." Tidak ada seorang rasul daripada para rasul melainkan mesti telah diberikan ayat-ayat. Itu mukjizat yang serupa yang menyebabkan manusia beriman padanya. Setiap nabi dan rasul ni Allah kurnia mukjizat. Keluar biasaan. Sejak Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling luar biasa adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tertinggi. Dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Contohnya apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, lebih daripada nabi terdahulu. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat bercakap dengan binatang. Bercakap dengan binatang. Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binatang dapat cakap. Nabi dengar apa binatang cakap. Nabi bahkan Nabi boleh komunikasi, bercakap dengan pokok-pokok, dia panggil batu-batu, sampai macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman jin, dia panggil apa? Binatang. Nabi Muhammad semua. Kerana al-kaun kulluhu, iaitu alam ini semuanya mengenali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenali siapa Nabi Muhammad, kerana dia pemimpin segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi diberi mukjizat Allah SWT, yang menyebabkan manusia beriman padanya. Dan mukjizat ni apa maksud mukjizat? Dia daripada perkataan ajas. Ajas ni apa? Ajaza, iaitu lemah. Mukjizat ni, tujuan mukjizat untuk apa? Melemahkan musuh. Bila datang mukjizat, mereka lemah, musuh lemah. Saya berkata ajas. Ajas iaitu maksudnya kita lemah, atau melemahkan musuh. Okey ya. Kita mintakan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hamil hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
ajiz, iaitu kita tak mau, kita minta pada Allah lemah, larat. Wal kasal, kasal ni apa? Malas. Ni kaslan, anta kaslan. Kita kata kawan kita, hang ni lah malas, kasal, kaslan. Kita minta tak mau lemah-lemah, tak larat, tenang. Jadi mukjizat itu melemahkan musuh. Allah beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman dengan mukjizat yang Allah beri ni, orang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena lihat keluar biasaan. Adalah ayat yang diberikan padaku ialah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah padaku. Nabi kata mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah yang telah diwahyukan padaku, Quran. Nabi mengakui Quran mukjizat. Mukjizat Quran. Quran adalah mukjizat Allah. Mukjizat ni apa? Melemahkan musuh. Kan ayat Quran banyak melemahkan musuh. Dah hujah Al-Quran, sengap. Dah habaq ayat Quran, sengap. Mukjizat. Ayat Allah tu mukjizat. Quran tu mukjizat. Dan Nabi kata Quran tu mukjizat aku. Allah punya wahyu menjadikan mukjizat supaya aku lemahkan musuh dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Maka aku mengharapkan adalah aku yang paling banyak di kalangan mereka para rasul pengikutnya pada hari kiamat. Nabi kata aku harapkan nanti di hari kiamat aku paling ramai pengikut. Aku nak umat aku paling ramai. Paling ramai masuk syurga, paling ramai ikut aku. Dan semoga kita termasuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak cerita di antara mukjizat Nabi yang luar biasa, tak sama Nabi lain. Nabi Sulaiman contoh. Nabi Musa AS, nak Bani Israel pernah minta ayam dia, nak ayam, sumber ayam. Dia ambil tongkat, dia ketuk satu batu, keluar 12 ayam. Untuk 12 bangsa Bani Israel. 12 pecahan depa punya ni lah, Bani depa tu lah. Aus, Khazraj, apa semua macam-macam, depa pecahan banyak. Jadi 12 tu minum ayam daripada mukjizat Nabi Musa. Dia ketuk batu, 12 mata ayam keluar. Semua minum. Nabi SAW di perang Tabuk, perang Tabuk. Jadi kurang 300 sahabat Nabi. Lebih kurang lah. Atau berapa lebih kurang lah. Ke perang Tabuk. Nampak Sunnah Muhammad. Waktu nak balik pada perang. Sampai waktu solat. Bekalan ayam putih. Sebab dah minum dah di medan perang. Banyak dah. Bekalan dah habis dah. Tengah padang pasir nak cari ayam mana. Waktu tu sahabat mengadu pada Nabi. Wahai Rasulullah, habis semua ayam. Macam kita nak buat? Dahaga, nak jalan jauh lagi, nak wuduk, nak sembahyang apa semua ya Rasulullah. Boleh je tayamum. Ini pengaduan sahabat pada Rasulullah. Nak minum sekali maksudnya. Sebab kalau tak ada ayak, tayamum boleh, tapi minum macam mana? Nak jalan lagi. Perlukan ayak. Nabi kata bawa satu bekas pada aku. Bawa satu bekas pada Nabi SAW. Nabi letak tangan dalam tu. Maka keluarlah ayak sejauh celahan jari Nabi SAW. Pada ayak itulah sahabat wuduk dan juga minum. Sayyidina Musa AS ketuk batu. Keluar ayak, Nabi, ayak keluar pada tangan dia. Itu Nabi SAW. Kata ulama, Nabi Musa AS, dia pernah belah laut. Allah kata apa? Allah SWT, lempar tongkatmu. Allah SWT, lempar tongkat kamu. Dia lempar tongkat dia. Maka terbelah ayak laut. Lintas Bani Israel. Nabi SAW tidak belah laut di dunia, tapi belah laut di langit. Kerana di langit ni ada satu, dia panggil apa, satu kawasan di langit atas sana, satu lapis daripada ayam. Macam laut, dia ada ombak apa semua. Nabi belah tu malam Isra Mi'raj. Nabi Musa belah laut di dunia, Nabi Muhammad belah laut di langit. Kenapa Allah buat begitu? Allah nak tunjuk ini kekasih aku yang agung. Allah nak tunjuk kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di diri Nabi SAW. Sebab kita nak tengok kekuasaan Allah ni di mana? Di makhluk dia, dia zahir situ. Kenapa Allah menzahirkan kuasa dia, tanda wujud dia di makhluk ini? Kerana kata Imam Ibn Athaillah, supaya wali-walinya, kekasih-kasihnya yang tak sabar melihat dia, dapat melihat perbuatan dia dulu. Itu pun dah indah daripada Allah. Wali tak sabar nak lihat Allah, mereka rindu. Ada yang minta, ya Allah matikanlah aku. Rindu pada engkau. Lepas Sumit, jumpa dia, kita cerita itu. Nak balik, dia kata apa? Ni hampa balik, dia buat tahlil kat bakso tak? Hampa doa pergi bakso mati cepat lagi. Bakso rindu pada Tuhan ni. Rindu pada Allah tak ada. Kita boleh tu. Kita boleh abang korang ni yang balik doa mati, aku rindu pada Allah ni. Kita boleh tu. Dia cakap bukan sebab dia nak tunjuk aku ni lain macam orang. Tidak. Hal. Dia keluar tu. Aku tak tahan ni, aku suruh depa doa lah. Aku dah doa dah, tak mati lagi ni. Depa lah doa lah. Mungkin depa doa sejak aku matilah. Aku nak jumpa Allah, nak lihat Allah SWT. Sebab itu Allah segera akan zahirkan sifat-sifatnya ataupun kehebatannya, keindahan, rahmat, kasih sayangnya di makhluk. Sebab dia pandang Allah, dia pandang perbuatan dia. Tu pun dah indah lah, tu pun dah habis dah. Tu habis dah. Okey Allah SWT.
Itu kata Imam At-Ta'ilan, kita hikam lah macam tu. Orang tanya pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau paling suka dalam hidup kamu? Lihat perbuatan Allah, kata dia, yang tu paling aku suka kali. Lihat takdir Allah. Allah indah, dia rasa indah betul-betul. Lepas tu kita muhajahadah lah ke sana. Jangan nak kata saya orang awam ya. Memang kita orang awam. Lepas tu sampai bila dia orang awam. Para sahabat Nabi usaha sungguh-sungguh ni nak dekat dengan Nabi, nak dekat dengan Allah, nak makam khusus. Nak nanti di akhirat duduk syurga tertinggi, dapat kurniaan Allah. Kita macam mana? Kalau sahabat ni Allah kata apa? Ya bertaruna fadlan min Allahi ridwana. Allah kata dalam Quran, dillatina azatina Muhammad, dan orang yang bersama dengan Nabi SAW, Allah SAW, mereka itu sifat mereka apa? Ya bertaruna fadlan min Allahi ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fi Taurah, dzalika mathaluhum fi Taurah, mathaluhum fil Injil. Allah kata apa? Allah SWT, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama dengan dia, para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas di atas orang kafir. Tegas di sini maksudnya bukan pukul orang kafir. Para sahabat Nabi sangat berlembut dengan orang kafir, kafir zimmi. Berkeras maksud di sini a'izzatin 'alal kafirin, ataupun ataupun ayat yang lain azizatan 'alal kafirin. Izzah ni maksudnya apa? Orang kafir ajak mereka patah balik pada agama nenek moyang ke, nenek kafir ni, ataupun ajak ikut cara dia apa? Sahabat keras, kami tak mau ikut. Nabi Muhammad ada ikut Nabi Muhammad. Itu izzah orang Islam. Allah kata mereka sahabat Nabi ada sifat apa? Orang kafir ajak ke, orang kafir nak suruh ikut akhlak ke, pakaian depa ke, ikut cara depa ke, bertolak keras. Keras betul? Tak. Takkan ikut cara kamu. Dalam Islam sama dia sangat berlemah lembut dengan orang kafir zimmi, kafir yang tak memerangi orang Islam. Tapi kalau memerangi orang Islam, mereka ini orang keras. Lawan sungguh-sungguh jalan Allah SWT. Jangan kita baca ayat itu, keras atas kafir. Siap dah, jiran aku siap dah lagi. Kelong-kelong sedia baju dia terbih dengan guli yang pom. Itu ni keras, kena keras. Nah itu dia panggil apa itu? Tak betul tu. Syaitan, fahaman tu syaitan sesat kita. Okey ya? Tak betul lah. Nabi tu siapa menyakiti kafir zimmi, dia menyakitiku. Jaga kafir zimmi, kata Nabi SAW. Lemah lembut dengan mereka. Kenapa? Ada peluang untuk dakwah. Kerana mereka tak ada perasaan untuk angkat senjata perangi orang Islam. Dia ada benci Islam tu, ada benci, tapi dia tak sampai tahap perasaan perangi orang Islam, tidak. Maka mereka ni lebih dekat dengan Islam. Lebih mudah untuk tolong kita, untuk bersama kita, dakwah apa semua. Yang kafir harbi angkat senjata nak tikam orang Islam, itu perangi mereka. Sebab mereka perangi kita. Kebanyakan peperangan, hampir semua peperangan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat bukan untuk attack, tapi untuk defend, untuk dia panggil apa? Pertahankan. Dia apa? Itu Islam. Islam tak cari pasal dengan orang. Islam tak pukul orang. Islam tak bunuh orang. Tapi bila orang serang, buat macam mana? Jalan macam tu. Allah SWT. Okey. Tapi orang yang tak musuh Islam, Islam akan baik dengan dia macam tu Islam. Agama yang penuh dengan rahmah Allah SWT. Bahkan walaupun perang dengan kafir harbi pun dia ajak adab. Ada agama macam ni? Agama mana ajak macam ni? Cuba bang, agama dalam dunia ni mana yang ajak macam ni? Dalam perang dengan kafir harbi yang musuhi agama kita, Nabi ajak adab. Nabi kata apa? Kalau datang bersama-sama dengan mereka tu yang perang kita, orang perempuan jangan bunuh. Kalau perempuan tu angkat senjata, saya bunuh lah. Kalau boleh, tolak tepi lah, maksudnya tepi ke apa-apa. Orang perempuan jangan bunuh. Kan? Kalau ada, kecuali dia terdesak sangat, dia main juga, bunuh tidak haram lah. Cuma adabnya, jangan. Khususnya perempuan yang datang tu bukan untuk perang, untuk ikuti suami dia. Sebab orang dulu kalau nak perang, dia bawa anak isteri. Lah sirah-sirah terdahulu. Kerana apa? Kalau anak isteri ikut, suami akan semangat berjuang. Itu seko dia macam tu. Macam tu. Dia bawa anak isteri, letak kat bukit, letak kat ujung sana, dekat camp. Anak isteri ni semua, abang, pergi abang, go, abang go, pergi. Contoh. pergi. Abang dia semangat, anak isteri. Dan yang kedua untuk apa? Yang pertama semangat, yang kedua untuk perasaan dia untuk apa? Aku nak pergi menang supaya aku balik kepada anak isteri, tengok anak isteri aku tak mau kalah, aku nak mati, aku nak. Orang Islam tak? Islam kalau buat perempuan untuk apa? Hanya untuk perbuatan. Bukan untuk, maksud dia tak. Mereka orang Islam tinggalkan terus. Dan mereka habang kat isteri anak mereka. Kamu nanti aku mati kahwin dengan orang sekian-sekian. Tu harta aku ambil kalau aku mati apa semua. Dan doakan aku mati syahid jalan Allah. Nak mati. Salahuddin Al-Ayyubi waktu nak perang dengan tentera Salib, dia kata, wahai askarku, di depan kita ini satu kumpulan tentera yang mereka inginkan kehidupan, takut kematian.
Tapi kita semua inginkan kematian dan tak ingin kehidupan. Nak syahid, terus seorang-seorang, oh mati. Tu psycho. Depa inginkan kehidupan, depa nak hidup. Kita nak mati, tunggu apa lagi? Siapa lebih kuat? Yang nak hidup kan yang nak mati? Yang nak mati. Kenapa kalau dia nak mati ni dia tak heran lah, Dik. Kalau nak hidup macam mana? Dia rasa nak lari. Oi, tak boleh pergi dah ni. Nampak macam nak kena ni. Tunggu apa lagi? Tunggu lagi. Tentera Islam tidak. Jalan, kami nak mati. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kuda berperang. Tiba-tiba dia panggil apa? Musuh makin kuat. Akhirnya banyak yang tewas, banyak yang jatuh, yang terbunuh, yang syahid tentera Islam, dan yang lainnya berunduk. Berunduk bukan lari, berunduk untuk strategi seterusnya. Dia ni tengah-tengah dia dikepung. Dia ada kuda. Terlintas dia tidak. Aku lari kot. Lari lah sebab tak kira aku mati. Sebab terlintas di hati dia lagi-lagi sekali. Aku datang ni nak syahid. Syahid lebih mulia. Kalau aku tak mati hari ni, nanti aku mati juga. Baik aku mati hari ni lagi mulia. Dia turun kuda dia. Dia turun kaki kuda dah. Kuda dia jatuh, tak boleh jalan. Terus dia berperang. Lawan seorang-seorang dia. Akhirnya dia syahid. Tak patah balik. Sahabat Nabi SAW. Okay, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak cerita apa tapi sampai situ. Jadi adab-adab akhlak Nabi ajak. Yang perempuan tu jangan bunuh. Kalau ada orang tua-tua, maksudnya yang tak berperang lah, orang tua-tua main sekali ke, tuk mereka akan main dengan. Yang kata Nabi SAW, bila mereka berperang dengan kita, mereka lari, jangan kamu kejar, biar mereka. Lawan, mereka tak berani, lari. Biar kata Nabi SAW, tinggalkan mereka, cukup, mereka dah ngalah cukup. Ada agama ajak macam ni. Dan bila mati, kebumikan mereka, tanam balik laut. Kalau kita mati macam mana orang Islam? Kalau mereka lawan kita, habis dia kencing, dia ni, dia buat ini, dia tikam, dia lempak macam tu. Mungkin bagi makan haiwan. Tak, orang Islam tanam balik laut apa semua, adab. Bila ditangkap tawanan perang, yang berperang, tangkap tawanan, Nabi kata duduk bagi mereka duduk di Madinah dekat masjid dan jangan ikat mereka. Jangan ikat mereka. Nah, seorang sahabat ikat tawanan perang. Nabi kata, jangan ikat macam ni, buka. Sehingga kan orang kafir tu rasa, segan dengan Nabi SAW. Kita lawan, angkat senjata lawan dia. Dia kata jangan ikat. Ramai masuk Islam tawanan perang. Bahkan dalam Quran disebut apa? Dalam Quran ayat-ayat Al-Insan, surah Al-Insan, Allah kata apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ada sebahagiannya mengatakan ini kisah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan dan Husain, keluarga Rasulullah Ahlul Bait Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Hasan dan Husain sakit teruk. Sakit. Bagi ubat tak lega. Akhirnya nazar 4 beranak. Mak ayah, anak dua beranak ni nazar apa? Kalau sembuh penyakit, kita puasa 3 hari. Puasa, lepas tu tiba-tiba selepas itu lega. Bila lega, puasa. Cuma bila puasa, waktu ni Sayyidina Ali ni dia kerja hanya dengan orang, ambil upah. Upah dia hanyalah setiap hari 1 hari sekeping roti. Upah Sayyidina Ali. Di samping dia mengaji dengan Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, Allahumma salli Muhammad. Dan Sayyidina Ali memang suka macam tu, kerana dia dibesarkan oleh Rasulullah, dia suka kehidupan zuhud macam tu. Jadi hari pertama balik sekeping roti. Dan sekeping roti ni lah makan 4 beranak. Makan sekeping roti, tapi mereka masuk syurga, sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita makan ayam goreng, KFC, laksa, kotel, daging RM500, RM1,000 kan, tak kira lah. Terbesar-besar makan sedap semua. Syurga macam mana kita syurga? Syurga macam mana? Dengan Allah macam mana? Sahabat ni makan roti, makan biasa-biasa. Tapi dengan Allah tu, Allah, ibadahnya, syurganya, Masya Allah. Kita makan, nikmati. Tahu macam mana di sana? Kita tengok, okay, depan mulia. Maksudnya kemuliaan tu, hakikat kemuliaan, bukan yang di luar ni. Dalam hati, ridha, cukup madai apa yang ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalaupun kita bisnes lebih, usaha lebih, bukan sebab teman-teman ingat diri kita, tapi ingat orang lain. Aku usaha lebih, tambah lagi bisnes ni, beli tu beli ni, tak apa. Ada lebih, tolong orang ni, lebih ni untuk agama, tak apa, silakanlah. Itu sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kaya, tiru sahabat Nabi yang kaya. Kalau kita ni kurang ada, tengok sahabat-sahabat, kehidupan sahabat-sahabat yang kurang ada tu, contohi. Contoh Jadi hari pertama nak makan ni 4 beranak, sekeping roti. Elok-elok ada, lepas tu ada gelas, masing-masing ada ayat. Elok-elok nak dekat buka puasa, ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Sayyidina Ali pergi tengok siapa mai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata apa? Aku ni tu'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Mai seorang miskin, dia kata apa? Dengan Quran cerita. Orang miskin mai. Dia kata apa? Wahai Ali, ada tak apa-apa makanan? Aku tak makan lagi, korang sangat miskin lah. Tak makan apa lagi korang ni, wahai Ali. Sayyidina Ali diam.
Sayyidina Ali belajar pada Nabi Muhammad, la yas'aluhu syai'an illa atah. Rasulullah punya sifat, tak diminta sesuatu melainkan dia bagi, tak akan tolak. Dan Nabi akan mengutamakan orang lain. Dia panggil apa? Ithar. Allah sebut dalam Quran, mereka mengutamakan orang lain dalam bab-bab dunia walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat perlukan, mereka nak utamakan orang. Dalam bab dunia, bab akhirat kita dululah. Jangan bab akhirat ni kita tengok kawan kita zikir 2000, aku 100 tak apa, tak mau lebih daripada dia. Oh dia mengaji tiap hari, aku mengaji seminggu sekali, tak apa, saya lebih daripada dia pula. Itu sesat dia panggil. Bab akhirat kita kena paling depan. Bab dunia kita kalau boleh utamakan orang. Kita nak makan tapi orang tak makan lagi, bagilah. Jangan kita ni nak semayang, kawan tak semayang lagi, tak apalah, tak semayang lagi, bagi semayang tu. Tafadhal semayang tu. Akhirnya lepas waktu tak betul ya tu, fahaman tak betul ya. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Sayyidina Ali punya akhlak dia buat apa? Untuk dia okey, aku boleh bagi sepiang roti tu. Tapi bagi anak aku, bagi anak isteri ku, bagaimana dia apa? Dia rida tak rida? Ni hak dia apa? Ni nafkah aku bagi pada dia apa? Dia tanya, boleh tak kita bagi pada orang miskin tu? Dia tak makan apa lagi. Kita ni kira okey lagi lah. Dia lagi miskin lah. Sebulat surah semuanya, wahai ayah, wahai suamiku, kita makan miskin, beri makan orang miskin. Ada fadilatnya apa semua. Ambil sepiang roti bagi. Dan dia hanya buka puasa binayak. Hari esok pergi kerja lagi dapat sepiang roti. Allah SWT. Elok nak makan buka puasa hari kedua, nazar, orang ketuk. Assalamualaikum. Buka pintu. Dia kata, yatiman, miskinan wa yatiman. Dia ketuk pintu, yang main siapa? Yatim. Allah SWT. Yatim. Aku ni anak yatim. Aku tak makan lagi. Ada apa-apa makan, wahai Ali? Masuk bertanya isteri anak, sebulat suara juga. Parlimen meluluskan roti sekeping keluar, tak apa. Bagi, kita macam mana kalau kita? Ni, macam kemarin, abang nak bagi pula ni. Pada-pada lah abang pun. Tolong orang, isteri kita. Tapi isteri yang main ni semua orang soleh-soleh yang ikut online, semua orang soleh-solehah ni insyaAllah. Ni semua ni insyaAllah, infak semua ni insyaAllah. Okey ya. Dia Allah SWT Muhammad, sebulat suara bagi lagi. Minum ayak saja buka puasa. Allah SWT. Lepas tu esok sama juga hari ketiga nak makan keping roti yang tinggal. Ketuk lagi. Siapa? Asira. Nak cerita Asira ni. Siapa Asira? Yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka beri makan pada orang yang mereka itu memang suka makanan tu. Mereka nak, mereka perlu. Hubbihi. Tapi dia bagi juga kata Allah. Asira ni siapa? Tawanan perang. Yang perang dengan Rasulullah semua tu, dia beri tawan di Madinah. Dia letak dekat masjid Nabi SAW. Dan Nabi ajak para sahabat, kamu kalau nak makan, tengok dulu. Tawanan perang ni makan tak lagi. Kalau mereka belum makan, beri dulu mereka makan. Itu perintah Rasulullah. Ada akhlak, tunjuk Islam. Tu tengok. Kita kalau kena tangkap masuk penjara daripada buat apa? Habis ni. Buka habis. Buat ni, seksa tu. Kita macam orang Islam. Tawanan perang. Oh, lain elok. Tu ada orang yang betul-betul dia berperang ikut betul ya Rasulullah. Tawanan bila dapat ke mereka masuk Islam. Balik tu dia abang, saya duduk dengan mereka ni memang best lah ini. Orang pelik, kamu kena tangkap dengan mereka. Tu kalau ikut Rasulullah. Tak ikut Rasulullah memang orang akan benci lah. Orang kata apa ni. Maksudnya teroris. Orang akan teroris. Tapi memang fitnah di akhir zaman muncul dua kumpulan. Kumpulan yang betul-betul nak perjuangkan agama Allah. Yang kedua, pakai nama perjuangan saja. Tapi teroris, mereka pengganas. Mereka hakikatnya pembunuh orang Islam juga. Hakikatnya berpakat dengan kuasa-kuasa besar dunia. Dapat sponsor itu, sponsor ini. Untuk buat fitnah pada agama kita. Ini adalah teroris Islam ni. Tapi siapa sponsor untuk mereka teroris? Bapak Barat juga. Bapak musuh Islam juga. Tapi ni panggil apa, orang yang mereka itu sanggup bekerjasama dengan Barat kerana duit, kerana itu, kerana ini. Na'udzubillah. Jadi Asir mai. Oh ni tawanan perang ni. Bukan orang Islam, tawanan perang. Masuk, macam mana tawanan perang? Pun sebelah surah bagi. Allah puji dalam Quran kisah ni. Bahkan mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ahli tauhid. Ni orang yang memandang segala-galanya daripada Allah, bukan kami, Allah semuanya. Bila mereka bagi makan, mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Nyasanya kami beri makan pada kamu ni liwajhillah, kerana Allah saja. Tak harapkan pujian, tak harapkan kamu kagum dengan aku, tak harapkan balasan, tak harap kamu lepas ni tolong aku pula, tak harap. Orang ikhlas ni dia tolong orang, dia tak kata macam ni. Saya harap saya tolong orang ni, nanti orang tolong saya. Tak, orang ikhlas macam tu. Tu nak orang kerana Allah. Orang ikhlas macam aku tolong orang ni, harap nanti Allah tolong aku. Sebab Allah suruh orang tolong, Allah suruh aku tolong orang. Allah lah yang akan tolong aku, insya-Allah. Kau harap kat Allah, aku tak harap kat orang. Orang nak tolong tak tolong baik-baik kat depa. Yang penting aku tunai hak depa. Kita jangan doa abang kat adik kita, kakak kita. Hari ni aku tolong hang. Hang ingat satu hari nanti kalau aku susah tolong. Buang semua tu dalam fikiran kita. Aku tolong hang kerana Allah. Selesai cukup. Dalam hati kita, ya Allah tolonglah aku. Aku dah tolong hamba-Mu. Kerana ada hadis Nabi kata apa dalam Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi,
Nabi kata apa? Allah akan tolong seorang hamba selagi mana hamba tu tolong saudara dia. Kita nak ada Allah tolong kita selalu. Masalah banyak ni. Sabut banyak ni. Hak ni tak lepas, hak ni tak lepas. Yang ni delay, yang tu ini. Yang tu tak approve lagi, itu ni apa semua? Allah. Macam mana? Ikut Rasulullah. Macam mana? Tolong orang. Suka tolong orang. Suka tolong orang, Allah pun tolong kita. Tapi kita, syaitan akan beratkan kita tolong orang. Syaitan kata, buat apa tolong orang? Hampa banyak masalah. Sebenarnya banyak masalah tu lah, kan tolong orang. Oi, aku masalah banyak oi. Tengok kawan mai. Oi, tolong saya aku ni. Hansai sama masalah aku. Jangan kata apa? Aku pun banyak masalah. Jangan tanya dulu apa masalah. Oh, masalah ni, tak apa, insya-Allah buat macam ni. Dan kita simpan masalah kita, tak apa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku buat, ya Allah. InsyaAllah selesai masalah kita. Nabi SAW orang yang paling banyak selesaikan masalah orang. Tengok masalah Nabi, semua selesai. Dakwah Nabi selesai, keluarga Nabi selesai, sampai akhirat selesainya semua Nabi SAW. Banyak tolong orang Nabi SAW. Okey. Jadi macam tu. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi asira mai. Mereka kata apa? Kami beri makan ni kerana Allah tak mau yang lain. Tengok seterusnya Allah kata apa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini lagi dahsyat. Dia kata apa? La nuridu minkum jazaa'. Kami ni tak mau balasan pada kamu. Tak payahlah lepas ni, tak payahlah lepas ni mai balas pula, mai hantar pula makanan apa, tak payah. Liwajillah. Allah yang beri makan pada kami, kamu tak apa. Kamu masing-masing. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Terima kasih pun tak payah. Ni adab Quran saja. Akhlak tinggi ni, akhlak awliya Allah sebut dalam Quran. Dia kata apa? La syukura. Tak payah terima kasih. Tak boleh terima kasih. Ada orang bila bagi kat kita, bagi kat siapa? Terima kasih sikit aku tolong hang. Tak ada akhlak. Bagi, tak usah terima kasih lah, tak apa ambil. Itu akhlak. Dalam Quran sebut, la syukura. Tak terima kasih. Tak apa. Kami bagi daripada Allah. Kamu datang daripada Allah. Yang akan balas Allah. Semua Allah. Mana kami tak? Semua Allah, tak apa. Allah yang balas semua. Tak perlu. Bukan kami. Seolah macam mereka tak wujud pula. Tak perlu hargai kami seolah macam tu. Tak perlu pun semua Allah. Kamu syukur pada Allah sudah. Syukurlah. Tapi kalau orang terima kasih pada kita, terimalah. Kita terima kasih pakcik. Baik sama-sama. Hakikatnya hati kita apa? Tak payah terima kasih lah. Bukan aku, Allah yang bagi semua ni. Ni amanah saja aku sampaikan. Rezeki ni bukan, memang Allah beri rezeki pada aku, tapi dalam ni ada rezeki orang juga. Bukan aku semua. Jadi macam tu saja. Okey ya. 9:20 dah. Okay, jadi Allah, Nabi SAW sangat agung, sangat mulia. Ajarannya penuh dengan hikmah, ajarannya penuh dengan kelembutan. Maka kita ikut Nabi SAW. Dan kita selalulah membaca tentang mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita pun tak ada sempat nak baca benarnya. Kita kongsi sikit dah tadi mukjizat Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kita mendengar sirah, mendengar kisah Nabi SAW akan menghidupkan hati kita. Dan semoga hati kita ini timbul merasakan dalam hati kita ni baiknya Islam, indahnya agama yang diajar oleh Nabi SAW. Dan semoga kita menjadi pencinta agama, pencinta Nabi, pencinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah kurniakan pada kita semua anugerah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah sentiasa menolong kita untuk menyelesaikan segala masalah kita dunia dan akhirat, khususnya ketika mana kita nak mati. Roh kita nak pisah pada jasad, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Tolong apa? Tolong untuk kita ucap kalimah Allah, untuk kita ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau Allah tak tolong pada waktu itu, syaitan akan datang saing kita. Kalau Allah tak tolong pada waktu itu, mungkin kita akan sibuk dengan hal-hal dunia sampai kita lupa dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita minta supaya Allah tolong kita untuk kita mudah menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah Allah, waktu mana kita akan bertemu dengan Allah SWT. Waktu dalam kubur kita minta pertolongan Allah. Kita nak lepas dari mungkar dan nakir, bersoalan, kita minta tolong Allah SWT. Jadi kita harap Allah tolong kita sehingga kita mencapai syurga Allah, mencapai ridha Allah, mencapai ma'rifatullah. Khususnya kita nak Allah tolong kita untuk membersihkan nafsu, untuk berjalan pada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bangun malam, untuk salat duha, untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam keluarga kita dan diri kita, untuk datang menuntut ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah terus menolong kita dan Allah kurniakan kita untuk selalu menolong orang lain, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.